kenapa PAS goyah sangat? Sejak kemarin kelihatan tentera cyber upahan Perikatan Nasional PN cuba mempertikai kesahihan gambar yang dikongsi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka cuba menimbulkan persepsi mendakwa kononnya Perdana Menteri sebenarnya tidak pernah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan mendakwa baginda Al-Sultan tidak berada di Malaysia ketika ini. Pertikaian itu ditimbulkan berikutan Anwar memuat naik foto daripada arkib yang dianggap bukan gambar terkini. Berikutan itu Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil menyampaikan peringatan tegas kepada tentera-tentera cyber pembangkang supaya tidak menyebarkan maklumat palsu yang sebenarnya merupakan satu kesalahan. Beliau turut mengesahkan bahawa baginda Tuanku Agong sememangnya berada di Malaysia. Menerusi pemantauan apa yang berlaku dalam media sosial, saya sekali lagi ingin sampaikan peringatan adalah satu kesalahan jika kita sebar maklumat palsu. Tuduhan, contohnya Perdana Menteri tidak mengadakan pertemuan atau diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Ada beberapa setro dan pempengaruh dalam media sosial buat tuduhan liar seperti itu. Itu adalah kesalahan sebenarnya kerana dia menyebar fitnah kononnya Tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak berada di sini. Saya Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang bersama Tuanku dalam Majlis Pengurniaan Pingat pagi semalam. Tuanku di Malaysia, tuduhan liar yang dibuat oleh beberapa pempengaruh ini bagi saya sudahlah ada dalam kalangan mereka dalam siasatan dan didakwa di mahkamah. I think they have enough on their plates. So stop it, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Dalam pada itu, PAS pula kelihatan semakin terdesak dan cuba untuk menutup kegagalan mereka menumbangkan kerajaan Madani apabila terus mendesak penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan isu derma RM500 juta dan RM750 juta yang melibatkan pihak tertentu. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan AMK Setiawangsa, Muhammad Azhar Salahuddin berkata, kenyataan media yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kemarin beserta gambar pertemuan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong hanya membincangkan soal berkenaan urusan negara dan isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan, bukan soal lain. Bahkan Agong sendiri bertitah supaya PMX dan Kerajaan Madani terus bekerja untuk negara. Selain itu, PMX memohon seandainya ada pihak yang ingin menderma sebanyak RM500 juta dan RM750 juta, hendaklah wang tersebut disalurkan terus kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara, katanya dalam satu kenyataan. Kata Muhammad Azhar, permohonan mengagihkan derma oleh pemimpin nombor satu negara itu telah membuktikan bahawa beliau tidak mementingkan diri dan kuasa serta sentiasa memikirkan nasib rakyat. Katanya PMX tidak menyebut sebarang nama individu atau parti politik tertentu berkenaan isu derma tersebut, tetapi dakwanya PAS kelihatan goyah seolah-olah mereka terlibat dalam isu yang diperkatakan dengan kenyataan balas yang menimbulkan keraguan kepada rakyat. Dalam pada itu, Muhammad Azhar turut menempelak Perikatan Nasional yang sering memainkan naratif bahawa kerajaan perpaduan yang diketuai oleh PMX ini akan tumbang pada bila-bila masa dan mereka sendiri akui bahawa PN telah mendapat sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan. Malangnya, berbulan-bulan naratif ini dimainkan oleh mereka, tetapi kerajaan perpaduan terus kukuh dan stabil dengan sokongan majoriti yang besar, termasuk juga sokongan daripada ahli Parlimen PN sendiri, ujarnya. Muhammad Azhar dipercayai merujuk kepada usaha langkah Dubai untuk menggantikan kerajaan persekutuan sedia ada dan sejumlah wang yang didakwa telah dibawa masuk untuk membeli ahli parlimen. Sepatutnya PAS dan sekutunya berhenti mensabotase ekonomi negara dengan mewujudkan ketidakstabilan politik melalui langkah pintu belakang yang diwawarkan sejak hari pertama kerajaan perpaduan dibentuk. Sebaliknya, jadilah pembangkang yang lebih efektif, bijaksana serta memainkan peranan sebagai ejen semak dan imbang terhadap kerajaan dengan memberikan cadangan serta pandangan terhadap dasar yang akan memberikan keuntungan dan kepentingan kepada rakyat. Nampaklah berguna sikit. Rakyat tidak bodoh untuk menilai dan ingat, rakyat sentiasa memerhati